Apa itu tumor maka? Tumor maka adalah bahan yang dijumpai di dalam darah, urin atau tisu. Bahan yang juga disebut sebagai biomarker ini dihasilkan oleh sel kanser atau sel normal yang bertindak balas terhadap kanser di dalam badan. Apa fungsi tumor maka? Tumor maka bukan hanya digunakan untuk mengesan ada atau tidaknya sel-sel kanser atau tumor di dalam badan. Tumor maka juga dapat membantu dalam mendiagnosis jenis kanser serta rawatan yang sesuai diberikan. Jenis ujian tumor maka yang dijalankan di Hospital Pulau Pinang: ovarian cancer CA125, pancreatic cancer, bile duct, gallbladder, stomach, colon CA199, prostate cancer PSA, kanser usus besar, kanser paru, kanser thyroid CEA, liver cancer atau kanser ovarium atau testis dikenali sebagai AFP, testicular cancer, trophoblastic disease dikenali sebagai beta subunit HCG. Terdapat 4 adjektif amali. Yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis spesimen dan antibekuan atau pengawet yang sesuai digunakan. Yang kedua, menjalankan ujian-ujian penaksiran biokimia tersebut mengikut kaedah penaksiran berkaitan. Yang ketiga, memberi kepentingan ujian-ujian penaksiran berkaitan. Yang keempat, membuat interpretasi dan signifikasi atas keputusan ujian berkaitan. Objektif 1. Mengenal pasti jenis-jenis spesimen dan antibekuan atau pengawet yang sesuai digunakan. Spesimen, serum, jenis tube, plain tube iaitu serum superficial gel tube, SSGT, jenis antibekuan, clot activator dan gel. Seterusnya, spesimen serum, jenis tube, plain tube iaitu silikon coated clot activator dan jenis antibekuan adalah silika. Objektif 2. Menjalankan ujian-ujian penaksiran biokimia mengikut kaedah-kaedah penaksiran yang berkaitan. Okey, untuk menjalankan ujian tumor marker ni, mesin yang dipakai adalah Cobas E411 Analyzer. Anda semua boleh lihat dalam gambar tersebut macam mana rupa mesin tu. Kaedah yang digunakan adalah sandwich immunoassay atau ELISA. Bagi prinsipnya, kesemua test ni menggunakan prinsip yang sama. Jadi saya akan terangkan secara general mengenai prinsip tersebut. Untuk inkubasi pertama, analyte dari sampel akan disebatikan dengan antigen R1 dan R2. Antibodi spesifik ujian di dalam bahan uji R2 akan bergabung dengan marker ruthenium yang boleh menghasilkan cahaya. Antibodi spesifik ujian yang terdapat dalam bahan uji R1 akan terikat dengan biotin. Maka kompleks imunologic sandwich akan terbentuk dari ketiga-tiga komponen tadi. Untuk inkubasi kedua, streptavidin coated paramagnetic microparticle atau BITS akan ditambah ke dalam campuran yang pertama. Kompleks dari R1 akan mengikat pada microparticle iaitu melalui ikatan biostreptavidin yang kuat. Untuk ukur dia punya reaksi ukuran akan dipindah ke measuring cell di mana microparticle akan terikat pada magnetik dengan permukaan elektrod secara magnetik dengan permukaan elektrod. Unbound substance akan dibasuh dengan Procel atau Procel M yang mengandungi tripropylamine ataupun TBA. Voltage akan disertakan pada elektrod dan menghasilkan signal cahaya iaitu chemiluminescent emission. Kemudian diukur oleh photomultiplier. Jumlah cahaya yang terhasil akan berkadaran langsung dengan jumlah analyte yang berada dalam sampel. Gambar rajah yang anda sedang lihat ni adalah prinsip
yang saya dah simplify supaya lebih senang untuk difahami. Ujian tumor makan yang pertama adalah alpha fetoprotein atau AFP, dan kaedah yang digunakan adalah sandwich immunoassay. Prinsip dia sama je macam yang saya telah terangkan tadi. So kita pergi pada nilai rujukan. Kurang daripada 10 nanogram per mililiter adalah normal bagi orang dewasa, dan jika melebihi 500 nanogram per mililiter, dia merupakan tanda bahawa seseorang individu tu menghidap tumor paru-paru atau tumor ovari, dan dia boleh meningkat semasa kehamilan atau jika seseorang tu menghidap hepatitis. Untuk ujian tumor makan yang kedua adalah beta human chorionic gonadotrophin ataupun BHCG. Kaedah yang digunakan adalah sandwich immunoassay. Prinsip juga sama seperti yang tadi. Untuk nilai rujukan, jika kurang daripada 5.0 unit per ml adalah normal bagi wanita yang tidak mengandung. Bagi wanita yang mengandung pula akan melebihi 25 unit per mililiter. Ujian yang ketiga adalah cancer antigen 125. Kaedah yang digunakan adalah sandwich immunoassay. Prinsip juga sama. Nilai rujukan adalah di antara 0 hingga 35 unit per mililiter. Jika melebihi daripada 35 unit per mililiter, bermaksud seseorang itu mungkin menghidap tumor ovari. Ia boleh menyebabkan kanser yang lain, iaitu seperti endometrial tumor, peritoneal tumor ataupun fallopian tube tumor. Ujian tumor makan yang keempat adalah cancer antigen 19-9. Kaedah yang digunakan adalah sandwich immunoassay. Prinsip adalah sama seperti yang tadi. Nilai rujukan adalah 0 hingga 37 unit per mililiter. Jika melebihi nilai yang tertera tu, berkemungkinan akan menghidap tumor pankreas. Kadang-kadang tumor yang lain juga ada seperti tumor baidak, gallbladder, gaster dan juga kolon. Seterusnya adalah carcinoembryonic antigen atau dikenali sebagai CEA, menggunakan kaedah sandwich immunoassay. Prinsip yang sama. Nilai rujukannya adalah kurang daripada 2.5 nanogram per mililiter bagi orang yang tidak merokok, manakala bagi perokok adalah kurang daripada 5.0 nanogram per mililiter. Jika melebihi nilai rujukan ni boleh menyebabkan kanser kolon, pankreas, paru-paru, ovari ataupun thyroid. Dia punya kanser ni boleh meningkat dengan cepat pada pesakit yang menghidap hepatitis, COPD, pankreatitis atau dan juga perokok. Untuk ujian tumor makan yang terakhir adalah total PSA. PSA itu singkatan bagi prostate specific antigen. Kaedah yang sama iaitu sandwich immunoassay. Prinsip yang sama. Nilai rujukannya adalah di antara 4.0 hingga 10 nanogram per mililiter. Jika melebihi 10 nanogram per mililiter, berkemungkinan menghidap kanser prostat. Kepentingan tumor maka sangat membantu dalam penentuan jenis dan keadaan kanser, keagresifan, kadar pertumbuhan dan peringkat kanser. Keputusan ujian penanda kanser lebih berguna untuk pendiagnosan dan perawatan penyakit sekiranya digunakan bersama-sama dengan ujian lain seperti ujian radiologi seperti X-ray atau biopsi tisu. Tumor maka hanya sesuai digunakan untuk melihat sama ada rawatan kanser yang diberikan oleh doktor berkesan atau tidak, dan ia juga untuk melihat kanser itu berlaku semula atau tidak. CEA sangat membantu dalam pengesanan kejadian kanser berulang selepas seorang pesakit menjalani rawatan. Namun, ia tidak sesuai digunakan untuk penyaringan atau pendiagnosan kanser yang masih di peringkat awal.
CA199. Penanda kanser CA199 mula digunakan dalam pengesanan kanser kolorektal, tetapi ia selalu digunakan dalam perawatan pesakit kanser pankreas. Penanda kanser CA lebih sesuai digunakan untuk kanser kolorektal. Walaupun ia tidak begitu sensitif untuk mengesan kehadiran kanser di peringkat awal, namun ia masih lagi penanda kanser yang terbaik untuk pesakit kanser pankreas. Sekiranya pesakit yang baru didiagnos menghadapi kanser pankreas mempunyai pada CA199 yang tinggi berbanding jurat normal, ia menunjukkan tahap kanser tersebut berada di peringkat 3 atau 4. CA199 juga digunakan untuk kanser pundi kencing, terutama untuk melihat keagresifan kanser tersebut. Selain peningkatannya juga boleh dilihat pada penyakit kanser pada saluran pencernaan, terutamanya kanser perut dan pundi empedu. Keadaan bukan kanser yang akan meninggalkan nilai CA199 dalam badan seseorang ialah penyakit thyroid, rheumatoid, arthritis, inflamasi sistem usus ataupun pankreas. CA125. Kebiasaannya ujian CA125 dijalankan untuk melihat keberkesanan rawatan yang dijalankan atau mengesan kanser yang berulang. Selain itu, ia juga digunakan untuk menentukan tempat asal permulaan kanser apabila seseorang wanita didiagnos mempunyai kanser pada organ lain kanser metastasis selain ovari. CA125 juga boleh diukur di dalam cecair pleural atau cecair peritoneum selain di dalam darah. Penanda kanser ini tidak sesuai digunakan dalam proses penyaringan penyakit kanser. Hasil ujian CA125 yang digunakan bersama keputusan pengimbas ultrabunyi dapat membantu mengesan kanser ovari dalam seseorang wanita yang mempunyai risiko tinggi mendapat penyakit tersebut. AFP boleh membantu dalam mendiagnos penyakit kanser hati atau hepatoselular. AFP juga membantu mengesan penyakit limfoma dan kanser ginjal. Kadang-kadang terdapat juga pesakit-pesakit kanser tersebut tidak mengalami kenaikan paras AFP. Selain kanser, keadaan yang lain yang akan menyebabkan nilai AFP yang tinggi dalam darah ialah sirosis, penyakit hepatitis yang kronik dan wanita hamil. PSA. Ujian PSA telah digunakan secara meluas dalam program penyaringan kanser prostat. Namun, pelbagai kajian masih dijalankan untuk melihat keberkesanan peranannya dalam proses penyaringan kanser tersebut. Paras PSA juga boleh menggambarkan isi padu kelenjar prostat, selain ianya juga akan meningkat seiring dengan pertambahan umur. Pemeriksaan rektum secara digital bersama ujian PSA dapat membantu para doktor melakukan diagnos kanser prostat dengan lebih tepat. HCG. Peningkatan yang boleh dikaitkan dengan kanser yang berasal dari sel ovum atau sperma seperti kanser ovari atau testis dan penyakit gestational trophoblastik terutamanya choriocarcinoma. HCG berguna dalam mengesan dan memantau kehamilan luar rahim, kehamilan molar dan juga masalah keguguran. Hormon ini tidak akan wujud di dalam badan seorang lelaki yang sihat. Objektif 4. Membuat interpretasi dan signifikasi ke atas keputusan ujian yang berkaitan. Ini merupakan jadual yang dapat membantu kita dalam membuat interpretasi ujian tumamaka. Interpretasi ujian tumamaka bergantung kepada nilai yang diperolehi. Jika nilai yang diperolehi adalah tinggi dari nilai rujukan, kemungkinan besar pesakit tersebut menghidap tumor. Kajian kes tumamaka yang pertama adalah seorang lelaki berumur 18 tahun dan gemar meminum arak, mengalami simptom-simptom progressive jaundice, unusually fatigue, non-specific abdominal pain. Laboratory test menunjukkan total bilirubin tinggi, conjugate bilirubin tinggi, ALP tinggi, AST tinggi, suggesting autoimmune hepatitis. Ujian tumamaka alfa fetoprotein dijalankan untuk mengesan keabnormalan enzim di dalam hati pesakit. Keputusan ujian alfa fetoprotein menunjukkan concentration yang sangat tinggi. Berkemungkinan pesakit ini menghidap liver carcinoma. Tetapi AFP menjadi normal setelah mendapat rawatan beberapa bulan. Kajian kes tumamaka kedua adalah seorang wanita berusia 60 tahun dan mempunyai masalah kalkuli dalam empedu, mempunyai simptom-simptom painless, jaundice, pruritus, kehilangan berat badan. Laboratory test menunjukkan total bilirubin tinggi, conjugated bilirubin tinggi, ALP tinggi, AST tinggi, ALT tinggi, cancer antigen CA19-9 tinggi. Setelah menjalani pembedahan
pembuangan kalkuli, concentration CA19-9 semakin berkurang dan menjadi normal. Kesimpulan bagi kedua-dua kajian kes ini ialah serum tumor maka boleh digunakan untuk mengesan dan mengukur tindak balas kanser terhadap rawatan, mengesan kanser relapse pada peringkat awal, diagnosis rawatan berkaitan dengan malignansi.